Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hariza Izwani binti Hashim, nombor matrik 258519. Okey, topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah perbezaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Seperti yang kita sedia maklum, pembangunan merupakan satu proses yang sangat penting dalam sesebuah negara bagi membolehkan negara tersebut mencapai kemajuan dari segi pelbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, psikologi dan sebagainya. Pembangunan negara ternyata menjadi kapasiti sebuah negara, sebuah komuniti untuk meningkatkan kebajikan sosial rakyatnya, contoh dan antara isu-isu lain menawarkan mereka keadaan kerja yang sangat baik. Okey, peluang pekerjaan yang konkret, akses kepada pendidikan, perumahan yang baik, kesihatan dan pengagihan kekayaan negara yang saksama kepada semua penduduk tanpa pengecualian atau syarat. Ianya juga akan dilakukan melalui pelaksanaan satu set dasar yang memudahkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Negara maju akan menjadi suatu yang telah mencapai tahap pertumbuhan dalam hampir semua bidang, politik, sosial, budaya dan juga ekonomi. Hak pembangunan adalah isu yang diiktiraf sebagai hak yang dipegang oleh semua orang sebagai manifestasi penentu nasib untuk terus berkembang dan bertambah baik. Okey, ekonomi menggunakan indeks tertentu seperti KDNK dan pendapatan per kapita untuk mengukur produktiviti negara. Okey, negara kaya juga sering digambarkan sebagai mempunyai orang yang lebih optimis dan mempunyai pandangan positif dalam kehidupan mereka. Okey, negara-negara kaya mempunyai populasi yang semakin tua di mana 60 hingga 75% rakyatnya mati lebih daripada 70 tahun akibat penyakit kronik seperti kanser, diabetes dan juga hypertension. Okey, negara kaya juga mempunyai KDNK dan pendapatan per kapita yang tinggi, mempunyai peluang pekerjaan yang lebih besar dan mempunyai warga negara yang mempunyai idea yang positif dalam matlamat hidup mereka. Okey, kita tengok kebanyakan negara-negara miskin pula orangnya sering mati pada usia yang jauh lebih muda di mana kerana berjangkit yang dianggap sebagai penyakit yang dapat dicegah seperti TB dan malaria. Okey, sebilangan besar penduduk mempunyai pekerjaan dalam bidang pertanian. Manakala dari segi cuaca yang tidak baik, menghadapi kesukaran untuk memenuhi keperluan makanan mereka sendiri. Okey, negara-negara ini juga miskin dan mempunyai populasi penduduk yang lebih muda di mana mati akibat penyakit yang dapat penyakit yang dicegah iaitu lebih mudah. Okey. Baik, untuk ciri-ciri negara yang kaya dunia iaitu Lisbon mempunyai kepadatan penduduk 625,000 penduduk. Untuk Singapura di mana ianya terkenal dengan rumah-rumah jutawan. Kemudian Switzerland pendapatan penduduk yang tinggi, tempat kepadatan penduduk yang tinggi dan juga ekonomi yang stabil lah. Okey, untuk Brunei
terkenal dan disokong oleh minyak dan juga gas asli yang banyak. Okey, Ireland, negara yang kedua terkaya di dunia, Amerika berjaya merangkul 10 negara yang terkaya lah. Okey, seperti yang kita tahu, Norway juga beroleh nilai KDNK 63.415 dolar. Okey, yang kemudian Hong Kong juga di tempat ke-9, di mana pintu masuk utama ke daratan China dan pusat keuangan yang baik di Asia. Seterusnya, negara yang miskin di dunia iaitu Burundi. Negara termiskin di dunia, penduduk yang banyak selalunya dalam aktiviti yang dilakukan adalah pertanian. Okey, untuk negara seterusnya, Sudan Selatan, negara yang kedua termiskin. Ekonominya agak perlahan lah dan juga lemah. Okey, Somalia. Di sini seperti yang kita sedia maklum, Somalia dia selalu dalam musim kering yang berpanjangan, di mana selalu ditimpa bencana alam lah. Okey, yang seterusnya Republik Amerika Tengah. Okey, kemudian Republik Demokratik Kongo dalam proses bangun daripada kesusahan untuk keluar dari garis-garis kemiskinan ni lah. Okey, ianya ambil masa yang agak lama lah untuk bangun sebab ekonomi mereka sangat lemah. Okey, Nigeria pula kawasan gurun di mana amat sukar untuk aktiviti seperti pertanian dan juga cuaca yang agak ekstrim. Okey, seterusnya Liberia, Malawi. Seperti Liberia ni kita tengok negaranya amat miskin, seringkali dilanda wabak penyakit lah. Okey, Madagaskar ni hampir semua dengan negara sama dengan negara yang miskin yang lain, kepadatan penduduk yang agak tinggi juga, di mana selalu berlaku konflik lah, seperti kes perebutan makanan dan juga kes curi yang agak tinggi. Sebagai kesimpulannya, ekonomi adalah aspek yang penting perlu difahami, iaitu pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan meliputi skop yang lebih luas dan bukan sahaja merujuk kepada peningkatan keluaran pendapatan, iaitu keluaran pendapatan per kapita sahaja, tetapi juga melibatkan pertumbuhan struktur ekonomi yang melibatkan proses pembangunan yang akan menghasilkan faedah pembangunan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek penting dalam pembangunan ekonomi sebuah negara kerana ia perlu mengambil kira aspek peningkatan dan keluaran produk akhir oleh sesebuah negara tersebut. Okey, sekian. Terima kasih.